Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada hari ini kita akan sambung lagi video yang ketiga tentang Khawarij. Kita sambung dalam bab akidah Khawarij. Apa pegangan yang dipegang oleh golongan Khawarij ni dari segi akidah dia. Hari itu kita sentuh pertamanya berkaitan tentang khilafah. Dalam bab khilafah, Khawarij ni sebagaimana yang kita sebut, mereka tidak mengakui Khalifah Osman sebagai khalifah pada 6 tahun kedua pemerintahan Osman, kerana mereka beranggapan Khalifah Osman telah menyeleweng dalam pemerintahannya. Begitu juga mereka tidak mengakui Ali sebagai khalifah setelah berlakunya peristiwa tahkim. Jadi apanya yang ni akidah yang dipegang oleh Khawarij dalam bab kita kata berkaitan dengan khilafah. Dan yang ni kita dah sentuhlah dalam pelajaran yang lepas dengan hujah daripada ulama ahli sunnah. Akidah yang kedua yang dipegang oleh Khawarij ni berkaitan dengan takfir. Takfir ni makna orang yang melakukan dosa besar bagi Khawarij kafir. Orang yang melakukan dosa besar kekal selamanya dalam neraka. So macam yang saya sebut dalam pelajaran yang lepas, contoh, siapa yang kita kata melakukan dosa-dosa besar, berjudi, minum arak, meninggalkan solat, bagi mereka golongan ni kalau masuk neraka kekal selamanya dalam neraka, tak keluar-keluar dah. Maknanya bagi golongan Khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir. Sedangkan di sisi ahli sunnah, orang yang melakukan dosa besar dia masih lagi tergolong dalam lingkungan seorang Muslim selama dia tidak menghalalkan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dia buat dosa besar, contoh dia minum arak, tapi dia tahu kata yang ini salah, dia tahu kata yang ini haram, cuma dia tak mampu nak mengubah diri dia. Jadi dia berdosa, dia melakukan dosa besar, tetapi tidaklah sampai mengeluarkan dia daripada Islam. Okey, tu pendirian ahli sunnah. Adapun kita kata Khawarij ni dia terus beriktikad siapa yang melakukan dosa besar ni terkeluar terus daripada Islam, kekal selamanya dalam neraka. Itu perkara yang dah kita sentuhlah dalam pelajaran yang lepas. Untuk hari ini kita tengok akidah yang ketiga daripada golongan Khawarij adalah menyelewengkan pentafsiran Al-Quran. Golongan Khawarij, macam kita cerita dalam pelajaran yang lalu, mereka ni golongan yang kita kata bersemangat dalam agama. Mereka ini adalah golongan yang kita kata orang yang baik-baik, rajin solat, rajin puasa, rajin baca Quran. Kalau macam kita baca hadis Nabi SAW, Nabi sebut kan, solat daripada golongan Khawarij ni, kerana nak dibanding dengan solat para sahabat, solat golongan Khawarij ni nampak kemah lagi, hak sahabat ni nampak macam lekeh. Puasa di kalangan golongan Khawarij nampak kemah lagi, yang kata puasa mereka tu nampak lekeh yang sahabat. Tetapi masalah yang ada pada mereka adalah di sebalik ibadah yang bersungguh-sungguh, di sebalik semangat keislaman yang kita kata tinggi, hebat, tapi mereka ni cetek dalam ilmu agama, dangkal kefahaman agamanya. Maka kerana itu, salah satu perkara yang menyimpang yang dilakukan oleh Khawarij ni adalah mereka menyelewengkan pentafsiran Al-Quran. Apa maksud menyelewengkan tafsiran Al-Quran? Iaitulah mereka memahami Al-Quran sesuai sebagaimana kita kata hawa nafsu mereka sendiri. Kita pernah sebut dalam kelas-kelas yang terdahulu bagaimana golongan Khawarij ini tidak bersetuju dengan Ali. Bila Ali
sebagai khalifah buat keputusan untuk kita adakan rundingan dengan tentera Muawiyah. Kita adakan perdamaian dengan tentera Muawiyah. Yang ni yang disebut sebagai tahkim ni. Maka golongan Khawarij mereka mengatakan Ali telah berlaku kafir, telah melakukan kekafiran bila Ali ini tidak tegas dengan pendirian dia. Bila Ali menerima untuk nak berdamai, bermaksud Ali ini kita kata dia dah mula ragu dengan kebenaran dia. Maka kerana itu Khawarij ini dia bacakan firman Allah dalam surah Yusuf ayat 40. Firman Allah yang bermaksud tidak ada hukum kecuali milik Allah. Jadi ayat ni ditujukan kepada siapa? Ayat ni ditujukan kepada Ali. Jadi cuba kamu bayang tengok. Ali ni kita tahu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali ni ada banyak keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada beliau. Tiba-tiba yang kata golongan Khawarij ni dia boleh beranggapan Ali ni telah melakukan kesalahan. Ali ni telah melakukan kesekian, kita kata dosa, maksiat dan seumpamanya, maka sehinggakan maka keluar daripada Ali. Jadi di sini apa yang Ustaz nak tarik perhatian kamu adalah golongan Khawarij ni kalau dalam bahasa kampungnya kita kata apa? Ilmu tu tak tahu mana, kefahaman tu tak tahu mana, tapi dia buat lagu dia yang pandai belaka. Dia buat dia tu yang cerdik belaka. Dalam bab ni sampaikan tokoh-tokoh yang lebih wibawa daripada mereka pun depa tu tak betul. Ini adalah sikap golongan Khawarij. Jadi di sini ni kalau kita perhatikan bila golongan Khawarij ni dia kata dekat Ali la hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah dalam surah Yusuf tu ayat 40. Ali kata balik dekat depa. Ali kata apa? Ucapan tu betul, kalimat tu betul, tetapi ditafsirkan secara batil. Yang ni kamu boleh rujuk dalam nota tu. Ada jawapan daripada Ali. Jadi dalam bab ni nak tunjukkan mengambil ayat Quran ataupun hadis untuk dijadikan dalil, semua orang boleh buat cara macam tu. Syiah dia ambil ayat Quran, dia tunjuk kata dia betul. Dia tafsir ikut kepala dia. Mu'tazilah pun dalam kita kata mereka mentakwil ayat Quran dan seumpamanya, Mu'tazilah pun ambil ayat Quran lalu dia takwil, dia tafsir ikut kepala dia sendiri. Dia ambil hadis Nabi, dia tafsir ikut kepala sendiri. Jadi siapa-siapa pun di kalangan manusia ni, daripada orang dulu-dulu sampailah orang yang ke hari ini, rata-rata kebanyakan umat Islam ni dia ambil ayat Quran, dia guna untuk kepentingan peribadi dia. Dia ambil ayat Quran, dia guna untuk menaikkan aliran dia dan seumpamanya. Tetapi tafsiran yang dibawa, yang ni yang kita perlu teliti. Apakah tafsiran yang dibawa itu benar sebagaimana tafsiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ataupun tafsiran itu tafsiran yang pakai akai sendiri, akai masing-masing. Sebab itu kalau kita mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah, dan kita pun dalam kelas yang terdahulu kita sentuh tentang manhaj pendirian ahli sunnah wal jamaah, kita dapat tengok pendirian pegangan ulama ahli sunnah ni adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai sebagaimana kefahaman salafus salih. Bermaksud, kita nak faham Quran, kita ambil kefahaman daripada Nabi dan para sahabat. Kita nak faham hadis, kita ambil bagaimana cara pelaksanaan dia daripada Nabi dan para sahabat. Barulah dapat menentukan benar pegangan kita. Kalau kawan ni yang ambil ayat Quran, kawan ni ambil ayat Quran, kawan ni ambil ayat Quran, tapi tafsiran dia buat ikut tafsiran masing-masing. Yang tu bukan maksud kembali kepada Quran, tapi mempergunakan Quran untuk kepentingan peribadi. So di sini Ali sendiri mengatakan kepada dakwaan Khawarij ni, ucapan yang Khawarij ni bawa, ayat Quran yang Khawarij ni bawa betul, tapi guna tu salah tempat. Dia tafsir tu tak kena pada keadaan dia. Maka di sini yang kalau kita perhatikan nak menunjukkan tentang kedangkalan ataupun cetek kefahaman
golongan Khawarij, tapi sebab mereka rasa mereka tu betul, mereka yakin mereka tu betul, dan mereka sanggup bertindak melampau sehingga mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat dengan mereka. Inilah kita kata akidah, salah satu pegangan mereka itu yang kita kata pincang, yang parah, iaitulah apa dia, sanggup untuk nak mentafsirkan Al-Quran ikut hawa nafsu sendiri. Jadi pada hari ini, untuk sebagai tambahan tu, kita perlu sedar bahawa Al-Quran tidak boleh ditafsirkan sewenang-wenangnya. Perlu kita dapat penjelasan daripada Rasul, daripada sahabat. Perlu kita ikut garis panduan pentafsiran yang betul. Kalau tidak, tak ada makna lah para ulama ni, ulama tafsir ni, dia meletakkan syarat, dia meletakkan garis panduan macam mana tafsir bil ma'thur, macam mana yang tafsir bil ra'i al mahmud, macam mana tafsir bil ra'i al mazmum. Jadi ulama dah bahas dah tunjuk je jalan yang betul. Cuma kita ikut dengan tak ikut saja. Baik, itu akidah Khawarij nah. Dia mentafsir Al-Quran, dia selewengkan pentafsiran Al-Quran. Seterusnya, yang keempat, yang menyebabkan mereka ni menyimpang daripada kebenaran, iaitulah Khawarij ni dia menolak as-sunnah yang menyalahi Al-Quran. Apa maksud menolak sunnah yang menyalahi Al-Quran? Khawarij ni dia guna apa yang ada dalam Quran saja. Yang tak ada dalam Quran semua dia tolak. Maka kerana itu golongan Khawarij ni mereka menolak hukum rejam ke atas pezina. Golongan Khawarij mereka menolak hukuman rejam ke atas pezina. Golongan Khawarij ni mereka mereka menolak hukuman bunuh terhadap orang yang murtad. Jadi apa saja perkara yang tidak berdasarkan Al-Quran, mereka tolak, walaupun daripada hadis yang sahih, walaupun daripada hadis yang mutawatir. Jadi di sini sebagai ahli sunnah berkeyakinan as-sunnah sama hukum dia dengan Quran. Kalau kita kata Al-Quran itu wahyu, sunnah hadis Nabi juga adalah wahyu. Kalau kita katakan Quran itu terpelihara, sunnah ataupun hadis juga terpelihara. Kalau kita katakan Quran itu sumber hukum, sunnah juga adalah sumber hukum. Jadi ada perkara-perkara yang Al-Quran tak sebut tapi Nabi sebut, maka itu dikira sebagai hukum dalam agama. Contohnya, dalam Al-Quran tak disebut tentang boleh tak, tak disebut tentang haram nak memadukan isteri dengan saudara kandungnya. Katalah kita dah menikah dengan seorang wanita ni, yang kita berkenan, isteri kita tu dia ada adik, dengan kakak pun berkenan, dengan adik pun berkenan, nak menikah dua-dua sekali, boleh tak? Nabi SAW mengharamkan yang demikian. Jadi kalau dah menikah dengan kakak, okey, dengan kakak saja. Yang boleh menikah dengan adik tak boleh nak madukan adik itu dengan kakak dia, ataupun nak madukan kita kata isteri itu dengan mak saudara dia, mungkin. Jadi perkara ni Al-Quran tak sebut tapi Nabi sebut. Bila Nabi sebut, dia jadi sumber hukum yang sama macam Al-Quran. Okey. So di sini kalau kita perhatikan apanya penyimpangan Khawarij ni yang menyebabkan dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, bukan penyimpangan yang kecil-kecil, tapi penyimpangan yang kita kata bawa kepada terkeluar daripada manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam bahasa mudahnya kita nak sebutkan, penyimpangan Khawarij dari sudut akidah ni, satu, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahli sunnah tidak mengkafirkan orang Islam yang buat dosa besar. Kita kata kalau Allah berkehendak, Allah boleh ampun dosa mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah boleh seksa mereka. Tapi mereka ni kalau diseksa pun, nantinya mereka akan dah habis dosa tu diseksa, mereka akan keluar, dah masuk dalam syurga. Jadi sebab pada diri mereka masih lagi ada iman, walau seberat zarah. Jadi Khawarij ni dia kafirkan pelaku dosa besar. Khawarij juga dia katakan pelaku dosa besar ni kekal dalam neraka. Dan kemudian mereka juga menghalalkan darah orang Islam yang tidak sependirian dengan mereka. Mereka juga mengkafirkan Ali dan pengikut-pengikutnya. Ini antara kita kata penyimpangan yang dilakukan oleh golongan Khawarij.
Macam yang Ustaz dah sebut pada kamu dalam WhatsApp Ustaz bawa, golongan Khawarij ni yang kata bahayanya mereka adalah kerana mereka ni melampau dan mereka ni tak sedar mereka telah melakukan perkara yang dosa. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan, dia ada 3 daripada golongan Khawarij ni yang berpakat untuk nak bunuh Ali bin Abi Talib, Muawiyah dan Amr bin As. Jadi 3 golongan Khawarij ni kita tahu, satu yang namanya tu Ibnu Muljam, yang kita kenal sebagai Ibnu Muljam. Kemudian Al-Barak bin Abdullah At-Tamimi dan Amr bin Bakr Al-Tamimi. 3 ni, geng Khawarij ni, dia berjanji dah untuk nak hapuskan ketiga-tiga tokoh sahabat ni, Muawiyah, Ali dan Amr bin As. 3 tokoh sahabat ni dia dah pakat dah untuk nak bunuh 3 sahabat ni. Jadi Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, manakala Muawiyah dan Amr bin As terselamat, alhamdulillah. Cuma apa yang saya nak sebutkan di sini, golongan-golongan Khawarij ni bila dia buat dosa ni, dia tak rasa kata dia berdosa. Dia yakin kata dia di atas jalan yang benar. Ni yang kita kata masalah dia. Dia sopa macam kalau kamu tengok apa drama-drama tentang kriminal, tentang crime, tentang jenayah. Kita tengok CSI ke, kita tengok Criminal Minds ke dan seumpamanya. Ada yang kadang-kadang orang yang buat jahat ni, dia tak rasa dia buat jahat, tapi dia rasa dia buat benda yang baik, dia buat benda yang bagus. Contoh Contoh CSI kot. Ada seorang lelaki ni, dia bunuh pelacur-pelacur. Dia bunuh pelacur-pelacur. Jadi bagi dia, bunuh pelacur-pelacur ni adalah perkara yang baik. Pasal apa? Pasal pelacur bukannya baik. Pelacur ni perempuan yang kita kata tak elok. Jadi dia bunuh. Jadi bila ditangkap, dia tak rasa bersalah pun apa yang dia buat tu. Dia rasa dia puas. Dia dah melakukan satu perkara yang benar. Sedangkan perkara itu kita kata salah. Memanglah pelacuran itu kita kata satu maksiat, satu dosa, tapi hukuman tu bukan di tangan kita. Bukan kita boleh ikut suka apanya pi bunuh orang ni, pi buat macam ni. Dia ada peraturan dia ada undang-undang dia. Okey, baik. Kita tengok bab yang seterusnya, sifat-sifat Khawarij. Ni kita bagi laju sikit pakai pasal kita nak buat bagi setengah jam je kuliah ni. Jadi sifat-sifat Khawarij yang pertamanya, suka mencela dan menganggap sesat orang lain. Dia Khawarij ni bukan kita kata orang yang berlain daripada aliran mereka saja. Kadang-kadang imam-imam mereka pun yang mana yang dia tak setuju, dia kata tak betul ya. Sebab tu kalau kamu perhatikan, golongan Khawarij ni dia ada 20 aliran, tapi 20 aliran yang sebenar asal satu kumpulan. Lepas tu bila tak puas hati dengan geng-geng kat dalam kumpulan tu, okey kita buat kumpulan lain pula. Dalam kumpulan yang kedua ni tak puas hati dengan apa? Pandangan pemikiran tokoh-tokoh dia, buat kumpulan lain pula. Buat kumpulan lain. Jadi Khawarij ni golongan yang dia suka cela, dia menganggap sesat orang lain. Kira kalau tak puas hati dengan orang, kita buat grup lain. Tak puas hati dengan orang, kita buat grup lain. Tu yang sampai ada 20 aliran tu dalam golongan Khawarij tu. Jadi imam-imam depa sendiri pun yang depa rasa tak puas hati, depa ni tak betul, kita buat kumpulan lain. Jadi sikap suka mencela, sikap kita kata mudah nak menganggap sesat orang lain, yang ni adalah panggil Khawarij. Kita pun kena jaga. Kita duk kata kita ahli sunnah, tapi kadang-kadang kita ni suka mudah sangat duk nak cela orang. Mudah sangat duk nak kata dia ni sesat, dia ni kafir dan seumpamanya. Jadi kita bimbang dalam duk mengaku ahli sunnah pun yang sebenar, kita pun duk buat perangai macam Khawarij juga. Okey, yang tu satu, suka mencela dan menganggap sesat. Kemudian yang kedua, Khawarij ni dia berprasangka buruk. Berprasangka buruk ni maksud apa? Dia kalau kita tengok apa yang berlaku pada Dzulkhuwaisirah ni, dia kata Nabi tu tak adil dalam pembahagian harta. Boleh dia kata Nabi yang tidak adil. Jadi Nabi ni manusia yang paling bertakwa sekali kepada Allah, tetapi dia kata Nabi tu tak adil. So di sini kalau kita perhati tengok apa Khawarij ni ataupun pemikiran Khawarij ni, dia mudah
dia mudah nak buruk sangka dekat orang, kawan ni macam ni, kawan ni macam ni, kawan ni macam ni. Padahal tapi dia tu sendiri, yang kata khawarij tu sendiri, orang yang nampak kemah, rajin beribadat, rajin solat dan seumpamanya. Hak ni yang kadang-kadang cuba tengok geng-geng masjid, bukan semua lah, bukan semua, pakcik-pakcik yang duk pergi masjid, ahli ibadat contohnya, kadang-kadang ada perangai-perangai lagu ni. Sebab kita ni ataupun kalau bukan geng-geng masjid pun, orang-orang yang baik lah, contohnya student-student hak yang baik, rajin pergi surau contohnya, bukan semua. Kadang-kadang bila kita ni Allah bagi nikmat, Allah bagi hidayah, rajin baca Quran, rajin pergi kelas-kelas ilmu, rajin kita pergi buat-buat kerja-kerja kebaikan, kerja dakwah, kadang-kadang kita mudah berprasangka buruk pada orang-orang yang macam tak sama level dengan kita. Orang yang contohlah kita kata anak-anak muda yang berpeleseran, yang jauh daripada agama, yang duk buat kerja-kerja maksiat, kadang-kadang kita nampak kotor mereka tu. Kadang-kadang kita nampak mereka ni macam tengok sebelah mata, tengok rasa kita tu lebih mulia daripada mereka. Jangan, tak boleh. Yang ni adalah sikap-sikap yang khawarij ni, kita kata mudah nak buruk sangka dekat orang. Tengok dia ni macam ni, kita kata dia ni tak bau syurga dah, dia ni pintu syurga tertutup dah ni untuk dia ni, dan seumpamanya. So kena jaga. Jangan disebabkan kita ni mungkin Allah bagi alhamdulillah ringan kaki untuk ke masjid, jangan kita duk celah orang lain, jangan kita duk buruk sangka dia ni macam ni. Tapi bimbinglah orang tu kepada yang mendekatkan diri pada Allah. Baik, seterusnya boleh baca dalam nota nanti dia punya poin-poin tu. Kemudian sifat-sifat khawarij ni berlebih-lebih dalam ibadat. Makna mereka ni dari segi ibadat tu bersungguh. Dari segi ibadat ni kita kata kemah, rajin baca Quran, rajin puasa, rajin solat, tapi kefahaman tu tak ada. Banyak duk pakai hawa nafsu belaka. Kemudian sifat khawarij ini juga kita kata kasar dengan orang Islam. Menghalalkan darah orang Islam. Dan seterusnya Nabi kata muda umurnya dan berakhlak buruk, berakal buruk. Muda umur mana orang yang muda-muda lagi, tapi kita kata akal dia tu tak sampai. Bukan tak matang, tapi tak apa nak cerdik baik. Akal mereka tu tak cerdik baik apa semua ni. So itu antara sifat-sifat khawarij. Jadi kalau macam contoh Ustaz tanya, berikan, sebutkan, huraikan sifat-sifat khawarij. Ini antara poin-poin dia lah yang boleh kamu ambil. Okey, so pada zaman kita hari ni, khawarij ni kita kata apa? Dia tak nampak lah saat ada mana-mana kumpulan yang mendakwa dia ni khawarij, dia ni khawarij. Tak. Zaman lalu kita tak nampak, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang ciri pemikiran khawarij tu ada pada orang Islam kita hari ni, pada orang sunnah kita hari ni. Itulah yang macam kadang-kadang Ustaz sebut mudah nak tuduh orang lain dengan panggilan kafir, munafik dan seumpamanya. Berbeza pandangan sikit, berbeza dalam bab solat, berbeza dalam bab akidah, berbeza, kita mudah nak hukum orang, dia ni ahli bid'ah, dia ni kafir, dia ni sesat, dia ni ahli neraka. Jangan mudah duk nak hukum orang lain tu dengan tuduhan-tuduhan yang berat macam ni. Kemudian memahami Al-Quran dan hadis dengan tafsiran sendiri. Kalau kata khawarij, dia faham Quran, hadis pakai kepala sendiri. Kadang-kadang kita yang ahli sunnah ni pun dia jenis macam tu juga. Dia mudah nak, dia baca satu ayat Quran, dia buat tafsiran dia. Dia baca hadis Nabi, dia buat tafsiran dia. Jadi dia tak tengok tafsiran ayat Quran yang dia bawa ni betul ke macam yang Nabi bawa, betul ke macam yang sahabat bawa. Jadi kadang-kadang dia tahu bahasa Arab sikit-sikit lebih kurang, dia baca sikit-sikit tafsir lebih kurang, dia buat tafsiran dia sendirilah. Ni bahaya. Jadi orang Islam hari ni banyak ni yang jenis-jenis lagu ni memahami Quran dan hadis dengan tafsiran sendiri. Baik, seterusnya khawarij ni juga dia adalah golongan yang kita kata rebellious, pemberontak, pembangkang kerajaan. Jadi maksudnya apa maksud bangkang kerajaan ni? Dia kira mengajak kepada menentang ulil amri. Kalau macam, bukanlah maksud Ustaz kata apa macam kita ni demokrasi, dia ada pro kerajaan, pembangkang kerajaan. Bangkang kerajaan ni dari segi kita mungkin kita tegur dia untuk check
keep balance apa semua tu, nak tegur mungkin nak nampak kurang tepat ni, kurang tepat, yang tu tajuk lain, yang tu dia tak masuk dalam bab ni. Hak tu dalam bab kita kata apa, nak bagi balance orang antara yang apa, pemerintah dan yang diperintah. Tapi yang kata pemberontak, pembangkang kerajaan ni, golongan-golongan yang dia hasut orang lain untuk nak bantah, memberontak, menentang ulil amri, nak lawan ulil amri. Jadi ahli sunnah dia tak buat macam ni. Ahli sunnah ni siapa pun yang diberi mandat untuk nak memimpin, okey, kita dengar dan taat. Selagi perkara itu tidak menyalahi syariat, kita dengar dan taat. Kalau perkara tu menyalahi syariat, kita tak boleh taat lah. Tak boleh taat hanyalah pada perkara yang menyalahi perintah agama. Tapi bila perintah-perintah yang lain yang tak menyalahi agama, kena taat. Okey, so itu prinsip ahli sunnah. Tetapi yang kata khawarij ni, dia hasut orang, dia ajak orang untuk nak bantah, untuk nak memberontak, untuk nak menentang, untuk nak menggulingkan ulil amri. Jadi kalau kita tengok, kalau kamu baca dalam sejarah, Imam Ahmad pernah dipenjarakan 16 bulan. Waktu tu apa, pemimpin pada masa tu, khalifah pada masa tu, dia faham Mu'tazilah dan dia cenderung kepada aliran Syiah. Jadi pada masa tu Mu'tazilah ni duk kata apa? Quran ni makhluk. Jadi apa, Mu'tazilah menggunakan apanya kuasa khalifah untuk nak suruh paksa semua orang mengaku Quran tu adalah makhluk. Jadi Imam Ahmad dia tak mau kata Quran tu makhluk, dia tetap dengan Al-Quran kalam Allah, maka dia dipenjarakan kerana itu. Tapi Imam Ahmad walaupun dia dipenjarakan, dia tak pernah suruh pun anak-anak murid dia, pengikut-pengikut dia untuk memberontak terhadap pemimpin pada masa tu. Ibn Taymiyah pun pernah dipenjarakan oleh pihak berkuasa yang berfaham Mu'tazilah. Tapi Ibn Taymiyah pun sama juga, dia tak pernah menghasut pun pengikut dia, anak murid dia untuk nak bangun menentang pemerintah yang zalim pada masa tu. Jadi di sini kalau kita perhati tengok, akidah ahli sunnah ni taat pada pemimpin. Taat pada pemimpin. Kita tak menggulingkan apanya pemimpin. Jadi pemimpin mana yang naik, okey, yang tu yang kita bagi ketaatan. Sedangkan khawarij diajak kepada memberontak, menentang, menggulingkan kerajaan itu. Kemudian antara sikap lain pemikiran khawarij ni, taksub pada aliran sendiri dan menyalahkan orang lain. Jadi khawarij ni dia seorang sajalah betul, orang lain semua salah. Siapa yang tak sependapat dengan dia pun tu salah belaka. Siapa yang setuju dengan dia, hak tu saja hak betul. So pemikiran khawarij ni mungkinlah Ustaz tanya pada kamu, huraikan ataupun berikan 2 ataupun 3 pemikiran khawarij yang masih wujud pada hari ini. Jadi kamu sebutlah dia punya key point dia, menuduh sesama Islam kafir, memahami Al-Quran dan hadis dengan tafsiran sendiri, apanya mengajak kepada memberontak, menentang ulil amri. Kemudian apa lagi? Taksub pada aliran sendiri, pada pemikiran sendiri. Jadi itu antara perkara yang dia punya point dia. Lepas tu kalau nak hurai sikit, habis macam tu. Okey, jadi Ustaz Asal cukup sekadar tu dulu untuk kita kata hari ini. Jadi video tentang khawarij ni kita ada 3 siri yang kita cover belaka apa yang ada dalam nota tu, alhamdulillah. Jadi kamu boleh cuba dengar, tengok, ulang-ulang. Kalau tak faham, nanti apa-apa boleh tanya menerusi WhatsApp, insya-Allah. Okey, kita sudahi dengan tasbih kafarah.